insyaallah. أما بالنسبة لموضوع المحاضرة Berkenaan dengan perbahasan inti pada hari ini, وهو قضية أهل السنة والجماعة، yaitu berkenaan tentang ahli sunnah wal jamaah. فهذا موضوع شديد الأهمية، Ini adalah judul yang sangat-sangat penting. خصوصا Lebih-lebih lagi أنه خرج في السنوات الأخيرة telah keluar atau berlaku pada tahun-tahun yang akhir ini من يكفر المسلمين orang-orang yang mengkafirkan orang Islam yang lain أو يضللهم atau menyesatkan yang lain بجهل وقلة علم، disebabkan kejahilan dan sedikitnya ilmu, ويدعي لنفسه أنه هو أهل السنة والجماعة. dan dia mengaku bahawa diri dia ahli sunnah wal jamaah. فأنا أحذركم من هذا الفكر Maka saya memberi warning kepada kalian semua tentang pemikiran ini, تحذيرا بليغا، peringatan yang sangat-sangat kuat, لأنه ليس فيه أدنى علم ولا تحقيق، bahawa mereka ini sebenarnya tak ada ilmu sama sekali. بل غاية أمرهم Paling tidak pun كلمات مقتطعة من كلام أهل العلم mereka adalah kalimat-kalimat yang dipotong daripada ahli ilmu sebenarnya, يلبسون بها على عامة الناس dan dihiaskan untuk menipu orang lain, ويوهمون أنهم علماء، dan seorang-orang memberi gambaran bahawa mereka itu ulama. وهم أبعد ما يكون عن العلم. Hakikatnya mereka jauh daripada ahli ilmu. وقد أدركنا مشايخنا من علماء الأزهر Dan kami telah menemui guru-guru kami dari Azhar يقولون yang mereka berkata, إن نصف العلم أخطر من اللا علم. separuh ilmu ini lebih bahaya daripada orang yang tak ada ilmu sama sekali. من أخذ كلمة من هنا ومعلومة من هنا Orang yang mengambil sebahagian kalimat di sini dan ilmu sedikit dari sana, دون أن يدرس العلم دراسة أصيلة tidak benar-benar mengkaji ilmu itu dengan pengajian yang sebenar, مع الصبر على العلم على مدى سنوات yang tidak melalui kesabaran dalam menuntut ilmu bertahun-tahun, وقراءة كتب العلم الكبار والصغار على يد العلماء المحققين، yang tidak membaca kitab-kitab ilmu di bawah bimbingan ulama-ulama ilmu. من لم يصبر على هذا Orang yang tak sampai sabar dalam semua perjalanan ini, فإنه يحفظ كلمات وجملا dia hanya ambil 2-3 kalimat dan dihafalkan, يوهم بها الناس أنه على حظ من العلم. dan dia memberi salah faham kepada orang lain, konon-konon dia itu orang ilmu. وأذكر لكم حديثا شريفا Dan oleh itu saya sebutkan suatu hadis Rasulullah SAW من أعجب ما قرأنا من الأحاديث النبوية، yang apabila kita baca hadis ini, يرويه ابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Bazzar dalam musnadnya, من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه daripada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahawa sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, إنما أتخوف عليكم sesungguhnya aku hanya takut atas kalian semua, والذي يدرس علوم البلاغة dan orang yang belajar ilmu balaghah, يدرك أن كلمة إنما من أساليب القصر، yang mana kalimat innama ini memiliki faedah batas, iaitu hanya. وسماحة المفتي درس هذا باستفاضة على يد علماء الأزهر. Dan Sahibu Samah Mufti sudah belajar perkara ini di Universiti Al-Azhar juga. وأسلوب القصر معناه Dan kita tahu bahawa uslub qasr, iaitu membatasi tadi, الحصر والاختصاص بالمعنى. adalah untuk mengkhususkan dengan makna. فإذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أتخوف عليكم رجل، Kalau baginda SAW bersabda, aku hanya khawatir terhadap kalian semua, كأنه عليه الصلاة والسلام يقول seolah-olah baginda SAW bersabda, لا أخشى عليكم من شيء أبدا قدر خشيتي عليكم من هذا الرجل. iaitu baginda SAW tidak takut akan berlaku pada kalian sama sekali melainkan yang satu ini. ما هي أوصاف هذا الرجل الذي يمثل كل هذا الخطر؟ Apakah yang Rasulullah SAW sifatkan orang lelaki yang baginda SAW takutkan ini? العجيب جدا Yang mengherankan atau mengagumkan sekali, أن أول وصف لهذا الرجل bahawa sifat pertama yang disebutkan oleh baginda SAW يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنه رجل أوتي القرآن iaitu seorang lelaki yang membaca Al-Quran, ورؤيت عليه بهجة القرآن، يعني
ظهرت عليه بهجة القرآن كأنه كثير التلاوة للقرآن جدا. Iaitu dia menzahirkan seolah-olah dia ini ahli Quran yang sangat banyak membaca Al-Quran. إذن أوتي القرآن Dia diberikan Al-Quran وترى عليه خشية أهل القرآن. dan nampak seolah-olah dia ini seorang ahli Quran. والصفة الثالثة يقول فيها عليه الصلاة والسلام Dan sifat ketiga yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, يقول وكان ردءا للإسلام والردء يعني الحصن والحامي. dia itu seolah-olah dia itu menjaga Islam. وكان ردءا للإسلام يعني غيورا جدا على الإسلام. Nampak seolah-olah dia itu sangat passionate dengan Islam. Nampak seolah-olah إذا وجدنا أمامنا رجلا apabila kita menemukan موصوف بهذه الأوصاف orang yang bersifat dengan tiga ini, هل يمكن أن يكون مصدر خطر؟ apakah mungkin suatu benda yang buruk keluar daripadanya? لا يمكن أن يكون مصدرا للخطر إذا وقف عند هذا الحد. Sepatutnya kita tak dapat apa yang masalah dengan seperti ini. من وقف عند هذا الحد Bahalah orang yang seperti ini, فإنه يكون رجلا مباركا من أهل القرآن dia sepatutnya orang yang sangat mulia dan termasuk ahli Quran, ويملأ الدنيا أدبا ونورا. yang sepatutnya memenuhi dunia ini dengan penuh adab dan cahaya. لكن وصف لنا الحديث النبوي مرحلة تغير وتحول بعد ذلك. Akan tetapi barulah baginda SAW mensifatkan bahawa perubahan sebenarnya yang akan terjadi. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل Baginda SAW menceritakan atau membahas tentang orang ini بعد كل ما سبق setelah apa yang telah disebutkan tadi. إنه غيره، يعني بعدما أوتي القرآن غيره إلى ما شاء الله. Iaitu apa yang terjadi, dia seolah-olah merubah apa yang ada dalam Quran tadi. ما معنى غيره؟ Apa yang dimaksud dia merubah tadi? لا يمكن أن يكون التغيير في سور القرآن ولا ألفاظه ولا حروفه لأنه محفوظ. Tidak mungkin Al-Quran itu dirubah, ditahrif kerana dia adalah dijaga oleh Allah SWT. لكن التغيير هو التلاعب بفهم القرآن. Yang dimaksud merubah Al-Quran adalah dia bermain-main dengan makna Al-Quran itu. الدخول إلى تأول القرآن وفهمه وتفسيره من غير علم. Iaitu dia memberi tafsiran Al-Quran bukan berdasarkan ilmu. فإذا به يضلل الناس بفهمه المغلوط. Maka ternyata di sini dia akan menyesatkan Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran. كالذي نراه الآن من أولئك المتطرفين. Inilah yang ternampak pada golongan-golongan yang ekstremis tadi. ماذا كانت نتيجة هذا الرجل؟ Apakah hasil natijah daripada lelaki seperti ini? أن وصل إلى مرحلة ثالثة شديدة الخطر. Maka dia akan sampai kepada derajat yang ketiga, يقول عليه الصلاة والسلام غيره إلى ما شاء الله. bahawa dia tadi telah merubah apa yang dia nak buat tadi. فهذه مرحلة الانحراف والتلاعب بفهم القرآن. Ini masih dalam peringkat dia merubah dan bermain-main dengan makna Al-Quran. ثم يقول في المرحلة الثالثة Maka masuklah pada peringkat yang ketiga. فمال على جاره بالسيف ورماه بالشرك. Iaitu apa? Dia mula menghayunkan pedangnya dan juga melempar atau menuduh orang lain dengan melakukan kesyirikan. انتبهوا يا أحباب، Maka perhatikan perkara ini هذا wahai. الوصف النبوي العجيب Ini adalah apa yang Rasulullah SAW sifatkan sendiri. يلخص لنا أكبر صفتين في أولئك المتطرفين. Yang mana bagaimana baginda SAW mensifatkan orang-orang tadi, bagaimana awalnya? أنه ليس له انشغال أبدا Bahawa dia tidak ada sama sekali إلا بأن يكفر الناس ويضلل الناس melainkan hanya mengkafirkan orang dan menyesatkan orang lain ويرميهم بالشرك. dan menuduh orang lain melakukan syirik. ولو ترك هذا الشخص على هذا فبعد فترة سيحمل السلاح على الناس ويريق الدماء. Kalau kita biarkan orang macam ni seperti ini, maka akhirnya dia akan ambil pedang dan dia bunuh orang lain. لماذا أقول هذا الكلام؟ Kenapa saya berkata perkara ini? لتحذروا حذرا كبيرا. Supaya kalian semua mengambil perhatian bahawa bahayanya orang ini. لأن بعض هؤلاء موجودون بيننا Kerana orang seperti ini ada di sini, يكفرون الناس ويضللون الناس. mengkafirkan orang dan menyesatkan orang lain.